Paparan dari negeri di bawah bayu, Sabah siap sedia dan ambil langkah bersesuaian hadapi fenomena kekurangan hujan. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Sahih, Sabah bersiap sedia dengan mengambil langkah bersesuaian menghadapi fenomena kekurangan hujan yang berlaku sejak Januari lalu dan dijangka berterusan hingga Mac ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata ini termasuklah menggerakkan jabatan dan agensi berkaitan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berhadapan keadaan kemarau. Jelas Dato' Haji Ji, fenomena kekurangan hujan menyebabkan masalah bekalan air yang tidak dapat dielakkan berikutan keadaan cuaca tersebut yang berlarutan sejak awal tahun ini. Kita sentiasa bersedia untuk menangani apa juga masalah, terutama sekali menghadapi musim kemarau, termasuk juga banjir yang selalu berlaku di negeri kita Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengulas laporan Jabatan Meteorologi Malaysia bahawa Sabah bakal berdepan keadaan pengurangan kadar taburan hujan bulanan sehingga 20% sepanjang tempoh monsun timur laut. Dato' Haji Ji ditemui selepas perasmian pembukaan Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman, Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai pembangunan pendidikan di negeri ini, katanya, Kerajaan Sabah telah mewujudkan pelbagai insentif bagi membantu beban kewangan pelajar Sabah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi seperti beasiswa pelajar Cemerlang Sabah, beasiswa pelajar luar bandar Cemerlang, beasiswa institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta dermahasiswa melalui Yayasan Sabah. Kerajaan negeri menyediakan bantuan sama ada pinjaman, beasiswa, dermahasiswa dan sebagainya kepada pelajar-pelajar miskin ataupun mereka yang memerlukan. Pada tahun ini saja kita menyediakan 100 juta untuk beasiswa. Ini tidak termasuk bantuan daripada tabung pendidikan negeri Sabah dan juga daripada sumber-sumber yang lain. Pada tahun 2022, kerajaan negeri mengutip 55.7 juta ringgit untuk menubuhkan tabung pendidikan negeri Sabah TPNS sehingga Disember 2023 lebih 2,800 pelajar yang mengikuti pengajian tinggi di Sabah, Sarawak, Semenanjung dan luar negara telah menerima bantuan kewangan daripada TPNS. Bekalan air di negeri ini mencukupi meskipun keadaan cuaca panas ketika ini. Jelas Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Syahelmi Yahya, tahap bekalan air di Sabah mampu membekalkan air selama 3 bulan dalam tempoh cuaca panas yang berlaku kali ini. Setakat yang kita dimaklumkan, Jabatan Air bersedia untuk memastikan bahawa kita mempunyai bekalan air yang mencukupi di empangan-empangan yang ada pada masa kini. Walau bagaimanapun sekiranya kita sampai ke tahap kritikal, mungkin alternatif seperti pembenihan awan akan diaktifkan. Datuk Syahelmi ditemui media dalam program sambutan Hari Pengasas Pengakap Sedunia Peringkat Negeri Sabah 2024 di Kota Kinabalu. Sambutan selama 2 hari yang akan berakhir esok ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya permainan tradisional, radio amatur dan pameran gerai pengakap. 9 keluarga terjejas kebakaran di kampung Bakalau Beaufort Rabu lalu. Masing-masing menerima sumbangan RM1,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, melalui Pusat Zakat Sabah. Penyerahan sumbangan itu disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan yang juga Adun Badan memaklumkan selain bantuan tersebut, penduduk terjejas turut mendapat bantuan berupa keperluan asas dan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Parlimen Beaufort dan Pejabat Adun Kelias. Biasanya kalau kita kebakaran, memang kita akan sumbangkan daripada Pusat Zakat Sabah itu. Sebab kita melihat dia adalah satu musibah yang Amerika pun tidak ingin mendapatkan musibah. Jadi maknanya kita selaku kerajaan pada hari ini memberi keprihatinan
kepada siapa saja atas kemanusiaan, dan sudah tentu kita sangat prihatin atas sumbangan inilah. Sementara itu, penduduk terjejas yang ditemui berkongsi detik cemas semasa kejadian tersebut. Kebakaran tu kan saya dengar adik saya teriak lah. Dia bilang kan tolong-tolong. Jadi saya pun macam bingung apa ni. Saya sangka ada yang bergaduh ke apa. Sekalinya keluar ada asap. Lepas tu memang first kan ada beliau cara bilang kasih lari kereta. Jadi automatik kan saya ambil kunci lah terus. Saya turun je ada anak jiran. Tiga orang kan di bawah, memang saya bawa dorang lah dulu. Bila saya parking di luar je kereta, masuk-masuk memang tiada sudah. Memang tiada sudah rumah saya. Keadaan dia saya nampak api. Saya cuba padam lah, tapi tidak dapat, saya terus lari. Selamatkan apa yang dapat saya capai lah. Tapi tiada yang dapat, saya dapat tarik kunci dengan surat saja. Ada yang terbakar separuh lah. Keluarga semua selamat, alhamdulillah. Dalam kejadian kira-kira 5 petang Rabu lalu, kebakaran tersebut memusnahkan 9 buah rumah yang mengakibatkan 9 keluarga terbabit hilang tempat tinggal. 27 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan perdagangan dan awam dalam operasi bersepadu Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah di Batu Enam, Sandakan. Daripada jumlah itu, 19 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sandakan dan 8 saman lagi dikeluarkan Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Ketika ditemui pemberita, pengarah LPKP Sabah Dairin Unsir berkata 8 notis LPKP turut dikeluarkan JPJ Cawangan Sandakan dalam operasi yang memfokuskan kenderaan perdagangan dan awam seperti lori, bas sekolah, bas mini dan bas henti-henti. Pihak LPKP sendiri telah memeriksa sebanyak 50 kenderaan bas dan 12 lori pembawa A dan C dan e-hailing sebanyak 15. Dan bagi LPKP, kesalahan yang kita dapati adalah kesalahan tidak mempamerkan jadual tambang dan notis stiker yang sudah lama, sudah tidak diperbaharui. Selain itu, Jabatan Imigresen Sabah Cawangan Sandakan menahan 5 individu dan menyita sebuah kenderaan. Manakala 19 pemeriksaan air kencing dijalankan terhadap penumpang dan pemandu kenderaan perdagangan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, bagaimanapun tiada kes positif dadah dikesan. Turut hadir meninjau operasi bersepadu ini Ahli Parlimen Sandakan yang juga pengerusi LPKP Sabah Vivian Wong Shi Yi. Karya berjudul Iman dan Makmum hasil nukilan Syafi'i Muhammad Ramli dari Johor dinobatkan Johan Sayembara menulis puisi berunsur Islam sempena Maharajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-9 2023. Tempat kedua milik Muhammad Istajib Mokhtar dari Selangor dan tempat ketiga dimenangi Intan Rozina dari Sabah. Johan bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000 manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing akan menerima wang tunai RM1,500 dan RM1,000. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sayembara ini diadakan bagi menyemarak dan melestarikan sastra khususnya puisi berunsurkan keislaman di negeri ini. Tahun ini insya-Allah kita akan adakan Maharajan pada bulan Jun. Maharajan Persuratan dan Kesenian Nusantara Membakut kita adakan bulan Jun. Pejabat daerah seperti biasa akan bekerjasama dengan Dewan Bahasa, Badan Bahasa dan Kerajaan Negeri di bawah tugas-tugas khas. Datuk Muhammad Arifin berkata demikian dalam sidang media pengumuman keputusan sayembara di Membakut. Seramai 156 penyair dari beberapa negara ASEAN menyertai sayembara kali ini. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Sahih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Baik, Radwin, terima kasih.